Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar. Berita kali ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk, "Saya tak pernah arah sesiapa guna dana Yayasan Akal Budi bagi tujuan peribadi." Berita penuh. Bekas Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa beliau tidak pernah mengarahkan sesiapa untuk menggunakan dana Yayasan Akal Budi bagi tujuan peribadinya. Menurut Ahmad Zahid, 69, segala perbelanjaan yayasan yang ditubuhkan pada 1997 itu ditanggung olehnya secara peribadi. Pada peringkat awal penubuhan yayasan, sebahagian besar daripada dana Yayasan Akal Budi adalah daripada sumbangan saya sendiri, hasil dari gaji dan simpanan saya, antaranya keuntungan pembelian dan penjualan saham sejak bergiat aktif di dalam dunia korporat. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa Yayasan Akal Budi boleh melaksanakan program amal jariah saya dan boleh menyampaikan bantuan dan sumbangan kepada individu atau pihak yang memerlukan, dan juga dalam pembinaan masjid, mahad dan sebagainya, katanya, yang merupakan seorang daripada pemegang amanah Yayasan Akal Budi sejak 1997 sehingga kini. Ahmad Zahid berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya pada hari pertama prosiding membela diri bagi 47 pertuduhan membabitkan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram. Ahmad Zahid berkata selepas kerja-kerja amal jariah Yayasan Akal Budi semakin diketahui oleh orang luar sejak 2013, yayasan itu mula mendapat sumbangan daripada rakan-rakannya seperti Muhammad Hashim Ali, saksi pendakwaan ke-29, Syed Mokhtar Al-Bukhari, Halmi Saad, dan Ahmad Johan. Bagi tujuan ini, saya menegaskan bahawa Yayasan Akal Budi tidak pernah sama sekali meminta tetapi hanya mempromosikan kepada mana-mana individu maupun syarikat bahawa mereka boleh menyumbang dana kepada Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi tidak pernah sama sekali menyekat dan menghalang mana-mana pihak daripada menyumbang kepada Yayasan Akal Budi, kata Ahmad Zahid ketika pemeriksaan utama oleh peguamnya Ahmad Zaidi Zainal. Menceritakan mengenai penubuhan Yayasan Akal Budi, Ahmad Zahid berkata penubuhan yayasan itu adalah daripada cetusan idenya sendiri ketika berkhidmat dalam dunia korporat dan menjadi pengurusi Bank Simpanan Nasional 1994 sehingga 1998. Serta Ketua Pegawai Eksekutif di Kritam Holdings Berhad 1994 sehingga 1998, Takkala Corporation Berhad 1995 hingga 1998, Romtex Berhad 1995 hingga 1999, dan Senghab Berhad 1996-1998. Saya juga menyatakan bahawa Yayasan Akal Budi ini adalah suatu amanat daripada ayahanda dan ibunda saya yang saya pegang sehingga ke hari ini, katanya. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata objektif penubuhan yayasan itu adalah untuk melaksanakan sedekah, wakaf, infak dan aktiviti amal jariah bagi tujuan agama serta kebajikan untuk semua golongan yang memerlukan dan tidak hanya tertumpu kepada penduduk kawasan parlimen itu sahaja. Pada ketika itu, saya memperoleh pendapatan lebih kurang RM120,000 sebulan dan saya hanya menggunakan lebih kurang RM30,000 hingga RM40,000 bagi kegunaan diri dan keluarga saya, dan bakinya saya gunakan untuk sedekah, wakaf, infak dan aktiviti amal jariah bagi tujuan-tujuan agama serta kebajikan. Atas dasar untuk melakukan kerja amal jariah dan tujuan-tujuan agama, inilah saya telah menubuhkan satu yayasan yang dinamakan sebagai Yayasan Budi pada tahun 1997. Nama Yayasan Budi kemudiannya ditukar kepada Yayasan Akal Budi kerana nama Budi itu lebih kepada sumbangan amal jariah dan nama Akal Budi melibatkan pengertian yang lebih luas, iaitu melibatkan kegiatan ilmiah, penyelidikan dan bidang-bidang akademik bagi tujuan intelektual, katanya. Ahmad Zahid menegaskan bahawa sejak penubuhan Yayasan Akal Budi, kesemua pemegang amanah saham amanah yayasan itu tidak pernah membantah berkenaan dana-dana yang disalurkan kepada tujuan pembinaan masjid atau mahad, rumah anak yatim, surau dan sebagainya. Selain itu, Ahmad Zahid berkata
Pendapatannya semasa dalam kerajaan lebih kurang Rp50.000 sebulan dan simpanannya ketika ini sebanyak Rp2 juta lebih di dalam akaun simpanan di Bank Islam Cawangan KL Sentral. Sebagai ahli politik dan Menteri Kabinet, saya tidak dibenarkan terlibat dalam dunia korporat perniagaan dan saya tidak terlibat sebagai mana-mana pengarah dalam syarikat korporat semasa memegang jawatan dalam kerajaan, tetapi masih boleh memegang saham-saham yang tersenarai atau tidak tersenarai. Namun, saham-saham itu dipegang oleh nomini companies yang saya lantik untuk memegang bagi pihak diri saya sendiri, katanya yang memegang jawatan timbalan Perdana Menteri pada 29 Julai 2015 sehingga 9 Mei 2018. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan dan 12 daripadanya melibatkan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Pada 24 Januari lepas, Mahkamah memerintahkan Ahmad Zahid membela diri terhadap kesemua pertuduhan selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prime facie. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Colin Lawrence Square